Para pelajar sekalian, cikgu berharap anda semua sudah siapkan kerja yang cikgu bagi semalam. Okay, sebelum kita membincangkan jawapan untuk latihan tersebut, mari kita lihat atau ulang kaji secara pintas apa itu ayat biasa dan ayat songsan. Ayat biasa bermaksud subjek didahulukan, diikuti dengan predikat. Contohnya, dia seorang guru. Dia ialah subjek untuk ayat ini. Kemudian, seorang guru ialah predikat. Maka ayat ini ialah ayat biasa. Bagaimana dengan ayat songsan? Ayat songsan bermaksud predikat didahulukan dalam ayat tersebut. Contohnya, seorang guru, dia. Mari kita lihat ayat ini. Dia tidak hadir ke sekolah kerana sakit. Okay, ayat ini mempunyai unsur keterangan. Bagaimanakah anda songsangkan ayat ini? Okay, cikgu nak kamu bagi jawapan ayat songsang penuh, iaitu kamu hanya perlu bawa subjek ke hujung ayat. Itu sahaja. Iaitu dia tidak hadir ke sekolah kerana sakit. Dia ialah subjek, maka kamu pindahkan dia ke hujung ayat. Jadi ayat songsan penuh ini ialah tidak hadir ke sekolah kerana sakit. Dia. Okey, kalau anda sudah faham konsep ayat biasa dan ayat songsan, mari kita lihat latihan yang cikgu bagi. Okay. Ini ialah latihan menukarkan ayat biasa kepada ayat songsan. Okay. Cikgu sudah mewarnakan bahagian subjek dengan warna kuning. Maka jawapan untuk ayat songsan ialah kamu pindahkan subjek ke hujung ayat, iaitu ke belakang bahagian predikat. Jadi, jawapan untuk soalan pertama ialah sudah tua dan tidak berdaya untuk berjalan, datuk saya. Itu sahaja. Senang kan? Okey, cuba kamu semak jawapan soalan demi soalan. Okey, untuk soalan kedua, subjeknya ialah nasihat guru. Okey, maka ayat songsannya ialah perlu diikuti oleh setiap pelajar nasihat guru. Soalan ketiga, dia ialah subjek. Okey, maka ayat songsannya ialah tidak hadir ke sekolah kerana sakit mata dan demam dia. Soalan keempat, anak Puan Jamilah bekerja sebagai tentera di sempadan Thai. Maka ayat songsan ialah bekerja sebagai tentera di sempadan Thai anak Puan Jamilah. Soalan kelima, ayat ini mempunyai subjek jiran di sebelah rumah saya. Maka jawapannya ialah seorang kontraktor jalan jiran di sebelah rumah saya. Soalan keenam, rumah di Aida Heights besar belaka. Subjeknya ialah rumah di Aida Heights. Jadi ayat songsan ialah besar belaka rumah di Aida Heights. Soalan ketujuh, abang saya ialah subjek. Ayat songsan, belajar di USM sejak tahun lepas abang saya. Soalan ke-8, sate di warung Pak Ali ialah subjek. Ayat songsan, sangat sedap dan pedas sate di warung Pak Ali. Soalan ke-9, budak-budak sekarang sangat nakal dan degil. Jadi ayat ini subjeknya ialah budak-budak sekarang. Jadi ayat songsan ialah sangat nakal dan degil. Budak-budak sekarang. Soalan terakhir, subjek ialah kolam renang itu. Jadi ayat songsannya ialah
sangat luas dan dalam kolam renang itu. Adakah kamu dapat semua jawapan betul? Okey, seterusnya, latihan yang kedua ini ialah tukar ayat songsang kepada ayat biasa. Okey, struktur ayat biasa ialah subjek didahulukan, kemudian diikuti dengan predikat dan keterangan satu atau kalau ada lebih daripada satu keterangan. Okey, jadi ini ialah susunan ayat biasa. Okey, kalau sesuatu ayat itu mempunyai lebih daripada satu unsur keterangan, maka unsur keterangan yang berkaitan dengan waktu, okey, kita letak di hujung ayat. Okey, nanti kita ada soalan seperti ini. Okey, mari kita lihat. Okey, jawapan untuk soalan pertama. Seperti biasa, cikgu telah mewarnakan bahagian subjek, okey, dengan warna kuning. Jadi, jawapan untuk soalan pertama ialah dia. Okay. Dia menyepak bola itu dengan berhati-hati. Okay. Seterusnya, soalan yang kedua. Bekalan elektrik terputus dengan tiba-tiba kerana disambar petir. Soalan yang ketiga. Dia mengangkat baju itu apabila hari hujan mula turun. Okay, soalan keempat. Okay, ini dia. Soalan ini ada unsur keterangan yang berkaitan dengan waktu kan. Okay, dan ini ialah unsur keterangan di kampung. Okay, ada dua unsur keterangan. Jadi bagaimana kita susun semula ayat ini menjadi ayat biasa? Jawapannya ialah kami sekeluarga bercuti di kampung pada hari cuti. Jadi unsur keterangan yang berkaitan dengan waktu, masa, kita letak di hujung ayat. Soalan kelima. Kereta itu meluncur dengan laju. Okey. Soalan keenam. Apabila pokok itu tumbuh dengan subur apabila ditambah baja. Baja itu filial. Soalan ketujuh, jawapannya ialah rumah saya ialah subjek. Rumah saya belum dicat setelah sekian lama. Okey, faham? Okey, soalan yang ke-8. Okey, soalan ini. Soalan ini ada dua keterangan. Okey, sejak semalam. Sejak semalam ialah unsur keterangan yang berbentuk waktu kan. Okey, kelihatan berselera ialah predikat. Okey, unsur keterangan yang kedua ialah kerana tidak kemas. Jadi bagaimana kita susun semula ayat songsang ini supaya menjadi ayat biasa, iaitu rumah saya kelihatan berselerak kerana tidak dikemas sejak semalam. Okey. Okey, seterusnya soalan ke-9. Subjek ialah badan saya. Badan saya mudah berpeluh apabila hari panas. Okey, dapat jawapan? Soalan yang terakhir ialah soalan dalam bentuk ayat tanya. Okey. Okey, kalau soalannya dalam bentuk ayat tanya, senang saja. Okey. Kamu pindahkan kata tanya ke hujung ayat. Itu sahaja. Yang lain kamu jangan buat apa-apa. Okay, contohnya soalan ini. Di manakah rumah kamu? Okay, pindahkan kata tanya di manakah ke hujung ayat. Iaitu rumah kamu di mana? Kemudian, jika kata tanya di hujung ayat, maka kamu gugurkan partikel kah.
Jangan lupa tanda tanya. Okey? Sudah faham? Okey, tolonglah semak jawapan betul-betul sebab cikgu tidak akan membincang sekali lagi jawapan untuk latihan ini. Okey? Selamat belajar. Sekian, terima kasih.